Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, video kali ini adalah bab 4, tajuk poligon, matematik tingkatan 2. Okey, untuk bab 4 ini, anda akan mempelajari poligon sekata dan juga sudut pedalaman dan sudut peluaran poligon. Okey, kita lihat takrif poligon sekata. Okey, poligon sekata ialah poligon yang semua sisinya sama panjang dan semua sudut pedalamannya sama saiz. Okey, antara yang penting lagi dalam bab ini adalah bilangan paksi simetri. Okey, bilangan paksi simetri bagi sebuah poligon sekata adalah sama dengan bilangan sisi poligon tersebut. Okey, contoh kalau pentagon ada 5 sisi, jadi paksi simetrinya juga adalah 5. Okey, kita lihat, jom cuba 4.1 untuk memahami apakah dia poligon sekata atau poligon tak sekata. Okey, syaratnya tadi sisi dan sudut mesti sama. Sisi sama panjang, sudut sama nilai. Okey, jadi kalau kita lihat A, sisinya ada dua nilai yang berbeza. Okey, yang ini sama dengan yang bertentangan dan yang sebelah sini pun sama dengan bertentangan. Tapi dua nilai ini berbeza ya. Jadi ini bukan poligon sekata. Okey, yang B pula nampak jelas nilai sudutnya berbeza. Juga dia punya panjang sisi berbeza. Jadi dia juga bukan poligon sekata. Okey, untuk C, semua sudut sama sebab kita lihat sisinya juga sama panjang. Okey, jadi ini adalah poligon sekata. Okey, D juga poligon sekata. E pula tidak sekata kerana ini adalah segitiga sama kaki. Jadi sudut yang sama hanyalah yang berada di tapak ini. Okey. F adalah poligon sekata. G ni poligon sekata ke tidak? Kalau kita lihat, okey, sisinya sama panjang tapi sudutnya tidak sama. Okey, kita boleh lihat ya, dia punya kelebaran sudut tu. Yang ini cakar, okey. Yang ini nampak kurang sikit daripada nilai yang ini ya. Kalau kita lihat dengan mata kasar pun kita nampak dia bukanlah poligon sekata. Dan H dan juga Y adalah sekata. Okey, sekarang kita nak lihat apakah dia sudut pedalaman dan sudut peluaran. Okey, kalau kita tengok rajah ini, okey, yang berada di dalam segitiga iaitu sudut A, B dan C adalah sudut pedalaman. Okey, yang ini ya takrifannya. Sudut pedalaman ialah sudut yang terbentuk oleh dua sisi bersebelahan di dalam sebuah poligon. Okey, dalam. Okey, kemudian sudut peluaran pula adalah X, Y dan juga Z. Okey, kerana sudut peluaran ialah sudut yang terbentuk apabila satu sisi poligon dipanjangkan. Okey, nampak cuma satu sisi dipanjangkan. Okey, penggenap kepada sudut pedalaman. Itulah dia sudut peluaran. Okey, apa maksud penggenap? Okey, macam ni kalau garis lurus, okey, ada sudut. Di sini katakan 30. Jadi penggenap kepada 30 adalah 150. Jadi penggenap kepada 30 ialah 150. Kerana hasil tambah ini adalah sama dengan 180 darjah. Okey, jadi kalau di sini kita anggarkan X itu 110. Okey, berapakah A? Jadi A adalah 180 tolak 110. Jadi A sekarang adalah 70 darjah. Okey? Okey, dekat sini imbas kembali. Awak pernah belajar sewaktu sekolah rendah. Hasil tambah sudut pedalaman satu segitiga ialah 180 darjah. Okey, maklumat ini penting untuk diguna pakai di dalam tajuk ini. Okey? Okey, kita lihat contoh 3. Hitung nilai X bagi poligon berikut. Okey, ini nilai X. Okey, langkah pertama, kenal pasti berapakah sisi untuk soalan ini. Okey, berapa sisi sekarang? 1, 2, 3, 4, 5.
Okey, jadi sisinya 5, jadi N ini ditukar menjadi 5. Okey, jadi 5 tolak 2 darab 180 darjah. Jadi 5 tolak 2 dapat 3. 3 darab 180 darjah dapat 540 darjah. Ini adalah rumus hasil tambah sudut pedalaman. Okey, bentuknya N tolak 2 darab 180 darjah. Okey, rumus ini kita boleh guna untuk poligon sekata ataupun tidak sekata. Sama saja. Okey. Cikgu nak tunjuk kenapa rumus jumlah sudut pedalaman. Okey, kenapa dia punya rumus sama dengan N tolak 2. Okey, darab dengan 180 darjah. Okey, N ini adalah sisi. Okey, jadi kalau kita tengok gambar pertama ni, okey, sisinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi bila 6 sisi, 6 tolak 2 darab dengan 180 darjah. Jadi 4 darab 180 darjah. Okey, mana datang 4 ni? Okey, 4 ni datangnya dari, okey, daripada heksagon ni. Okey, cikgu letakkan satu titik tetap. Okey, cikgu akan bina segitiga. Yang pertama, yang kedua, ketiga dan keempat. So, kat sini ada 4 segitiga. Okey, sebab itulah dia ada 4 dekat sini. 180 darjah ni adalah jumlah sudut dalam segitiga. Sama dengan 180 darjah. Okey, kita tengok gambar kedua. Kalau cikgu tetapkan satu titik sini, okey, dia akan jadi, okey, kita dapat 5 segitiga. Ataupun kalau kita masuk rumus, dia ada 7 sisi, tolak 2 darab 180 darjah. Jadi 5 darab 180 darjah. Okey, sama juga dengan segi 4 ni kan. Kalau kita pecahkan 2, dapat 2 segitiga. Ataupun rumus 4 tolak 2 darab 180 darjah. 2 darab 180 darjah. Sama kan? 2 dan juga bilangan segitiga. Okey, kita tengok pula hasil tambah sudut peluaran. Okey, kalau sudut pedalaman ada rumus. Kalau sudut peluaran, hasil tambah sudut peluaran ini tiada rumus dan nilainya tetap. Okey. Nilainya tetap 360 darjah. Okey, tak kisah berapa sisi sekalipun. 10 ke, 20 ke, tetap 360 darjah. Jadi sekarang kalau contoh 4 ni, cuma ada 3 sisi. 1, 2, 3. Dan nilainya tetap 360 darjah. Jadi kita tambah X tambah 160 tambah 120. Ni semua kita tambah. Samakan dengan 360. Jadi nilai X yang ini ditambahkan dapat 280. Okey, kemudian secara algebranya X 360, 280 bila kita pindah ke kanan, dia jadi tolak. Okey, jadi X kita 80 darjah. Okey, jom kita tengok. Jom cuba 4.2 nombor 3. Okey, sekarang ni untuk jawab soalan ni, perkara pertama kena kenal pastilah X ni sudut luar ke sudut dalam. Okey, jadi sekarang X ni sudut peluaran. Jadi bila sudut peluaran, kita tahu hasil tambah sudut peluaran adalah 360 darjah. Okey, jadi X tambah 80 tambah 130 sama dengan 360 darjah. Okay, jadi X sekarang 80 tambah 130. X tambah 210 sama dengan 360. Jadi X kita tinggalkan sorang-sorang kat situ. 360 tolak 210. Okay, jadi X ini bernilai 150 darjah. Okey, untuk B sama juga sudut peluaran. Jadi X tambah 100 tambah 75 tambah 85 sama dengan 360. Kemudian tambahkan semua ni. Jadi X sama dengan 360 tolak 260.
Okey, jadi X kita adalah 100. Okey, untuk yang ini juga sama. Masih lagi sudut perluaran. Boleh juga tulis macam ni X sama dengan 360 tolak. Okey, tolak semua yang di sudut yang ada. 70 kan? Tolak 60, tolak 50. Dekat sini tak ada kan? Jadi kena cari sendirilah. Jadi dekat sini nilainya kita panjangkan sebelah. Okey, jadi 180 tolak 112. Jadi kat sini nilainya 68. Okey, tolak 50 tolak 68. Lagi 1 tolak 90. Okey, pastikan berapa sudut yang ditolak tu samalah. Okey, ni ada 1, 2, 3, 4, 5. Cukup tak? Okey, cukup Kita 22 darjah. Okey, yang ini pun sama. X sama dengan 360 tolak 90, tolak 90, tolak 76 dan tolak 50. Okey, tak cukup juga tempat ni Okey, jadi X sama dengan 54 darjah. Okey, siap untuk nombor 3. Kita pergi nombor 4. Nombor 4 ni ada yang perlu kita cari sudut dalam dan ada yang perlu kita cari sudut luar. Okay, kalau kita tengok A, kita boleh cari P dulu. Okey, ni senang sahaja Sudut penggenap. Okey, jadi 180 tolak dengan 100. Jadi P kita 80. Okey, kemudian dekat sini dia suruh cari R dan Q. Okey, Q kita boleh cari. Okey, sebab dia dalam satu segitiga. Jadi nilai Q sama dengan 180 tolak 80 tolak 45. Ya, ini sebab P dah dapat 80 Jadi Q sekarang adalah 55 darjah. Okey, dan R pula adalah sudut penggenap bagi Q. Jadi 180 tolak 55 dapat 125 darjah. Okey, seterusnya B. B, okey, P, okey senang sahaja ni. Okey, P sama dengan 180 darjah tolak 112 darjah. Okey, P 68 darjah. Okey, Q 180 tolak 80. Jadi dapat 100. Okey, tinggal cari R. Okey, sudut perluaran semua dah ada nilai sekarang. Okey, jadi mudahlah kita cari R. Jadi R sama dengan sudut perluaran 360 darjah. Tolak sahaja dengan 112. Tolak dengan 100 dan tolak dengan 60. Jadi R 88 darjah. Okey. Seterusnya untuk nombor 5. Dia nak A tambah B tambah C sekali semua. Okey, kita tahu sudut perluaran sama dengan 360 darjah. Jadi sekarang A, B, C ni semuanya adalah sudut perluaran. Jadi mudah sahajalah A tambah B tambah C sama dengan 360 darjah tolak 60 darjah. Ni saja yang ada di luar. Okey, jadi sekarang nilainya adalah 300 darjah. Siap. Okey, untuk B pun sama dia nak A tambah B tambah C. Jadi kita perlu tahu apa di sebalik 80 ni. Okey, ini adalah sudut penggenap. Jadi ini adalah 100 darjah. Jadi A tambah B tambah C-nya sama dengan 360 tolak 90 tolak 100. Okey, 170 darjah. Okey, kita tengok 5C. Okey, 5C pun sama. Nak A tambah B tambah C. Jadi sekarang kita tengok nilai sebelah 85 lah. Okey, di sini adalah 95 darjah. Jadi A tambah B tambah C. 360 tolak 95. 265 darjah. Okey, untuk yang ini pula, kita tengok sini ada garis selari. Okey, bila garis selari, nilai sebelah sini samalah dengan semua ni sekali termasuk A. Jadi apa nilai di situ? Okey, di sini adalah 115 darjah. Okey, ini ada 98 darjah dan ada segitiga kaki sama. Jadi nak cari bucu ni, nak cari bucu hijau ni. Okey, dia sama kaki sama.
Jadi samalah dengan 180 tolak 98 bahagi 2. Okey, jadi celah ni cuma 41 darjah. Okey, kenapa kita tolak 98? Kenapa 180? 180 sebab ini adalah segitiga. 98 dia ada di puncak, bahagi 2 sebab kakinya sama besar. Okey, ini 41. Bila sini sekarang 41. Okey, kita boleh cari nilai dekat sini. Okey, ini 65 lah kan? Okey, B kita tahu 180 sebab ini setentang tolak dengan 65. Di sini dapat 115. Okey, A ni tadi adalah 115 tolak 41. Ini adalah 74. Okey, dan C pula kan, kalau kita panjangkan ni, nilai ni samalah dengan nilai C. Jadi apakah nilai ini? Nilai ini adalah 65 kan? Okey, jadi sekarang A kita dah tahu 74 tambah B 115 tambah C 65. Okey, jadi kesemuanya adalah 254. Okey, siap untuk nombor 5. Okey, kita sekarang tengok nombor 6. Okey, nombor 6 ni dia bagi, disuruh tentukan bilangan sisi poligon. Okey, lepas tu dia dah bagilah hasil tambah sudut pedalaman ni. 900, 1080, 1260. Okey, hasil tambah sudut pedalaman ni kita tahu sama dengan N tolak 2 darab 180 darjah. Okey, jadi sekarang, sekarang untuk A adalah N tolak 2 darab 180 samakan dengan 900. Okey, sebab ni hubungan dia darab, jadi N tolak 2 sekarang sama dengan 900 bahagi dengan 180. Jadi N tolak 2 kita sama dengan 5. N tolak 2 sama dengan 5. Jadi N sekarang sama dengan, ini negatif 2. Bila pindah ke sebelah kanan, dia jadi 5 tambah 2. Jadi N adalah 7. Okey. Okey, B. Jadi N tolak 2 darab 180 sama dengan 1080. Okey, jadi ni sebab hubungannya darab, kita bawa ke sebelah sini, dia jadi bahagi. Okey, jadi 6 lah. Okey, jadi N tolak 2 dan seterusnya N 6 tambah 2 dapat 8. Okey, seterusnya C sama juga. N tolak 2 darab 180 sama dengan 1260. Jadi 1260 bahagi 180. Okey, dapat 7 kat sini. N tolak 2. Jadi N kita sama dengan 9. Kita pergi nombor 7. Okey, Zaidi mempunyai sebuah kebun sayur berbentuk poligon sekata. Okey, garis putus-putus dalam rajah di bawah merupakan paksi simetri kebun beliau. Apakah bentuk sebenar kebun sayur Zaidi? Okey, kalau kita tengok ni paksi simetri. Okey, jadi kalau paksi simetri ni, kalau kita lipat, hasil ni sama. Okey, jadi sekarang cikgu ada sisi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi bila kita lukis sebelah sini, dia akan dapat 5 sisi juga. Jadi 5 tambah 5 jadi 10 sisi. Okey, jadi kalau 10 sisi, namanya adalah untuk A, jawapannya dekagon. Sekarang nak hitung nilai Y. Kita dah tahu dia 10 sisi. Jadi kita gunalah rumus yang sama macam tadi. Jadi 10 tolak 2 darab dengan 180 darjah. Ini untuk jumlah kesemuanya. Tapi kalau ni Y, dia nak 1 ni saja. Jadi kita bahagilah dengan 10. Okey, jadi 8 darab 180 bahagi dengan 10. Okey, dapat 144 darjah. Siap. Okey, kita tengok nombor 8. Rajah menunjukkan 2 buah kolam di sebuah pusat bukan sukan berbentuk oktagon dan juga pentagon. Sekata, apakah nilai sudut X? Kalau dekat sini kita cari dan juga dekat pentagon ni kita cari. Okey, keseluruhannya adalah bulatan 360 darjah.
Okey, jadi sekarang kita tengok, cari dulu untuk oktagon. Oktagon ni berapa sisi? Tengok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kalau 8 sisi, 8 tolak 2 darab 180 darjah. Okey, dia jadi 1080. Tapi kita kena bahagi dia dengan 8. Kat sini adalah 135. Okey, kita cari pula yang pentagon. 5 tolak 2 darab 180 bahagi 5. Okey, jadi yang sini adalah 108 darjah. Okey, nilai X sekarang adalah 360 darjah tolak 108 tolak 135. Okey, dapatlah nilai X kita 117 darjah. Okey, siap untuk penerangan kali ini. Okey, sekiranya ada pertanyaan untuk latihan lain seperti menjana kecemerlangan dan lain-lain tu, bolehlah tinggalkan komen di ruangan komen. Sekian, terima kasih.